Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata Singapura tidak mampu memberikan subsidi demi menarik para pemain besar seperti ekonomi-ekonomi maju lain. Dalam ucap tamannya di rapat Hari Buruh pagi tadi, DPM Wong menggesa rakyat agar terus menawarkan nilai bagi menarik pelaburan besar dalam dunia yang beliau sifatkan sebagai berada dalam keadaan yang teruk. Dalam ucapan memberangsangkan kepada sekitar 1,400 pemimpin gerakan buruh, pekerja dan rakan-rakan tiga pihak, DPM Lawrence Wong memberi amaran peraturan perdagangan sedang berubah. Some politicians go around telling Singaporeans, don't worry, raise corporate tax rates to 15%, you will have lots of revenue, and anyway we also have lots of reserves, so we can merrily spend more. Unfortunately, they don't understand the magnitude of the challenges we face. So let me tell you plainly, we cannot afford to outbid the big boys just to get the MNCs to invest here. Sebagai contoh, DPM Wong merujuk kepada perjanjian Jerman bernilai $10 bilion untuk menarik syarikat Intel dari Amerika untuk menghasilkan semikonduktor di negara tersebut. Beliau juga menambah faktor geopolitik turut menentukan aliran pelaburan langsung pihak asing daripada kelebihan perbandingan. Itulah sebabnya DPM Wong menggesa rakyat untuk menumpukan kepada usaha agar lebih berdaya saing dan relevan di mata dunia. Beliau berkata, respons Singapura terhadap COVID-19 membantunya dalam membina reputasi sebagai sebuah hub yang boleh dipercayai. Ini memberikan firma global seperti syarikat logistik UPS keyakinan untuk meluaskan kehadiran mereka di sini untuk menerobosi pasaran serantau. Namun, DPM Wong mengingatkan agar jangan sambil lewa memandangkan cabaran yang dihadapi Singapura adalah besar. We must continue to be able to work harder and work smarter than others. We must always have that something special that convinces the world that we are a better bet than most, and Singapore can always be relied upon to deliver. Dalam pada itu, DPM Wong berkata Singapura akan mengutamakan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat dengan menjadikannya lebih dimampui dan mudah diakses. Ini kata DPM Wong akan menjadi tunggak utama dalam kompak sosial yang diperbarui dengan para pekerja. Bekerja 10 jam sehari di bawah terik matahari buat 6 hari setiap minggu bukan mudah. Namun ini pekerjaan yang menjadi pilihan Geraldine Goh 28 tahun selepas beliau meraih diplomanya. Para tukang paip muda seperti Cik Goh jarang sekali dilihat. Lulusan politeknik itu berkata adalah perlu untuk lebih ramai golongan muda menyertai industri tersebut. Namun perubahan mesti dilakukan demi memikat darah muda. If plumbing is going to earn us just low peanuts, not enough to survive or to provide for a family, then nobody would come into the street. So what is the government's initiative to allow us to have a higher salary? So the kind of training that we need, how do we upskill ourselves, and also to give us the recognition as a professional. Usaha meningkatkan kemahiran menjadi tema utama dalam rapat Hari Buruh siang tadi, dan hal itu akan diberikan perhatian dalam semakan pemerintah terhadap inisiatif melakar Hala Tuju Singapura. We will pay special attention to those in vocational and technical roles, and especially our ITE and polytechnic graduates. We will help them deepen their skills through different pathways, so they can secure better salaries and career paths in the professions they have trained for and have the aptitude for. Para karyawan, pengurus dan eksekutif atau PME juga boleh mengikut pendekatan yang sama. Akur dengan cabaran mengimbangi masa antara pekerjaan dengan tanggungjawab keluarga sambil belajar, DPM Wong berikrar untuk mengurangkan kos dan halangan untuk menjalani latihan. Selain mempertingkatkan kerjaya, lebih banyak juga akan dilakukan untuk menangani keprihatinan lain oleh para pekerja. Ini termasuk isu perumahan awam. DPM Wong berkata kerja-kerja binaan bagi flat-flat BTO yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 sedang berjalan lancar. Pemerintah juga akan memastikan bahawa perumahan-perumahan awam akan kekal dalam kemampuan. We've created the world's best public housing. You go anywhere in the world,
Name me any country that has the same quality of public housing that we do. There is none. Now we are continuing to provide affordable and quality public housing to Singaporeans. And as long as the PAP remains in charge, we will ensure quality public housing that is affordable and accessible for our children and future generations. Dalam amanatnya, DPM Wong juga akur tentang kos sara hidup yang kian meningkat. Beliau memberi jaminan kepada rakyat Singapura bahawa lebih banyak bayaran dan rebat akan diagihkan pada lewat tahun ini. Semuanya demi membantu rakyat Singapura mengharungi tempoh sukar ini. Pasukan Kepimpinan Generasi Keempat Singapura berikrar dengan komitmen penuh terhadap para pekerja. DPM Wong berkata pasukannya akan melindungi kepentingan para pekerja. Mereka juga akan kekal komited dalam kerjasama dengan pergerakan buruh untuk menjamin pertumbuhan berkekalan dan pekerjaan baik. Tambah DPM Wong lagi, kerjasama tiga pihak di mana pemerintah, pekerja dan para majikan bekerjasama untuk meraih hasil yang saling menguntungkan adalah salah satu kelebihan berdaya saing Singapura. We share the same objectives: to improve the lives of workers and Singaporeans, to promote economic growth for all and ensure social cohesion and stability. And that's why through good times and bad, workers and unions have supported the PAP, and the PAP in turns works closely with the NTUC to implement pro-worker laws and policies and ensures that NTUC has the resources to look after our workers. Hubungan dengan gerakan buruh dipaparkan dalam sebuah pameran sebelum rapat Hari Buruh. Pameran tersebut menampilkan dapatan hasil sesi-sesi mendekati para pekerja. DPM Wong pula mendekati para pemimpin kesatuan sekerja untuk mengetahui isu-isu yang dihadapi pelbagai golongan seperti kumpulan belia. Perdana Menteri Lee Hsien Loong juga bercakap dengan para anggota kesatuan sekerja untuk membincangkan pelbagai tema termasuk kelayakan. Singapura mengalu-alukan Australia memperdalamkan hubungan berbilang pihak di rantau ini. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata Australia boleh memanfaatkan kerjasama dua hala dengan Singapura sebagai contoh untuk bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Singapura dan Australia mempunyai perjanjian dalam bidang ekonomi digital dan hijau. Singapura, tambah Dr. Balakrishnan, boleh melakarkan laluan untuk rancangan Australia di rantau ini. Singapore can serve as the hub and the financing centre for Australia's expanding economic engagement of Southeast Asia. Singapore is right in the heart of Southeast Asia. We are well positioned and we are a welcome and safe harbour for Australian companies and startups as they begin their first step of globalisation by making that step into Southeast Asia.